Datuk Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah semasa merasmikan pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-14 di bangunan Parlimen. Pada rakyat jelata sekalian, teruskan menjaga kesihatan diri dan keluarga serta persekitaran setempat. Hindari daripada berhimpun secara ramai dan teruskan mengamal penjarakan sosial. Mudah-mudahan Malaysia akan berjaya menangani pandemik COVID-19 ini dengan jayanya. Beta dan Raja Permaisuri Agong berdoa semoga Malaysia serta rakyatnya akan terus diberkati dan dianugerahkan oleh Allah SWT dengan taufik dan hidayah, aman sentosa serta hidup bersatu padu di bawah lindungannya, dan teruskan amalan ibadah dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, ikhlas daripada Beta, Raja Permaisuri Agong dan keluarga. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi kita bersama-sama dalam program Klinik Cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM pada minggu ini dengan topiknya manfaat pekerja. Ini juga merupakan satu topik yang perlu diketahui oleh pembayar cukai sebelum mengemukakan borang nyata cukai pendapatan BNCP, terutamanya yang menerima pendapatan penggajian. Jadi untuk bercerita dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik ini, di talian kita ada Encik Ahmad Syaiful bin Razali, Timbalan Pegawai Perhubungan Awam Cawangan Petaling Jaya LHDNM di talian. Assalamualaikum Encik Syaiful. Waalaikumsalam. Baik, semuanya okey dalam PKPB ini, Cik Syaiful? Ya. Semuanya okey dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini? Alhamdulillah semua okey. Jadi tahun ni kita tak dapat balik beraya lah, Cik Syaiful Ya, betul. Okey. Baik, Cik Syaiful, kita tenang-tenang saja bercerita tentang LHDNM pada minggu ini, bercerita tentang manfaat pekerja. Apa yang dimaksudkan dengan manfaat pekerja, Cik Syaiful? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada minggu ini kita akan berbincang mengenai topik manfaat pekerja. Jadi fokus kita adalah berkenaan dengan manfaat berupa barangan. Jadi manfaat pekerja ni dia ada beberapa kategori lah. Pertama perquisite, kedua manfaat berupa barangan, dan ketiga nilai tempat kediaman. Jadi apakah maksud manfaat berupa barangan ini? Manfaat berupa barangan ini, ataupun lebih senang saya nak panggil lepas ni MVP lah, diperuntukkan di bawah perenggan 13-1-B Akta Cukai Pendapatan 1967, yang mana ia merupakan penerimaan nilai manfaat atau kemudahan bukan berbentuk tunai yang diterima oleh pekerja daripada majikannya di atas sebab oleh penggajian dia. Jadi penerimaan manfaat ataupun kemudahan bukan dalam berbentuk tunai ini merupakan salah satu daripada jenis-jenis pendapatan penggajian yang diambil kira dalam penentuan pendapatan kasar seorang pekerja tersebut, selain daripada pendapatan penggajian yang lain seperti macam gaji dan bonus, OT dan sebagainya lah. Okey, seterusnya, kenapa kita sebagai pekerja ni yang makan gaji ni, kita perlu ambil tahu berkenaan dengan manfaat berupa barangan ini. Jadi ini kerana setiap tahun setiap pekerja tu dia akan dapat penyata saraan ataupun kita panggil sebagai penyata borang EA itulah yang kita dapat daripada majikan, penyata EA untuk swasta dan penyata EC untuk pekerja kerajaan lah. Okey, jadi manfaat berupa barangan ni kita boleh lihat dalam kedua-dua penyata tersebut dan isi itu di dalam bahagian B. Jadi sebabkan kita buat skor ni, saya tak dapatlah nak tunjukkan macam mana rupa bentuk penyata EA dan EC itulah. Jadi tapi saya percaya setiap pekerja yang menjalankan pendapatan pengajian, okey,
kita akan dapat EE ataupun penyata EC itu setiap tahun kan. Okey, jadi dalam penyata EE atau EC itu dia ada beberapa bahagian. Jadi dalam untuk manfaat berupa barangan ini kita boleh tengok dalam bahagian B dekat nombor 3 tu. Kat situ kalau dalam bahagian B ni dia kata pendapatan penggajian, manfaat dan tempat kediaman. Di nombor 3 tu dia tulis manfaat berupa barangan. Nyatakan. Kat situ kita boleh tahu dia majikan akan letak berapa amount yang akan dikenakan cukai lah. Oh, jadi macam kami ni di Abang Radio kita terima borang EC lah. Ya betul. Sebab dia agensi kerajaan Okey, baik. Cik Saiful, seperti yang Cik Saiful maklumkan tadi, manfaat berupa barangan ini dia bukan dalam bentuk tunai. Adakah ia boleh ditukar kepada wang tunai, wang ringgit ataupun ditukar ganti dengan benda lain? Saya tak naklah barang ni, saya nak barang lain, boleh ke macam tu? Okey. Kalau manfaat berupa barangan ni kita tak boleh tukarkan kepada bentuk tunai lah, walaupun dia ada nilai nilai wang tersebut. Okey. Maksud tidak boleh ditukar kepada wang ni adalah apabila manfaat tersebut diberikan kepada pekerja, ianya tidak boleh dijual, tidak boleh diserahak ataupun ditukarkan dengan wang tunai. Contohnya macam majikan sediakan peti sejuk lah untuk pekerja kan. Disebabkan dia bekerja dengan syarikat tu. Jadi bila dia dah habis bekerja, dia dalam tempoh dia menjalankan penggajian tu, dia boleh guna tapi dia tak boleh jual ataupun serahak kepada orang lain lah. Jadi MBB ni adalah dikenakan cukai dan terdapat beberapa kaedah lah untuk menentukan nilai MBB tersebut yang disediakan oleh majikan kepada pekerjanya lah. Okey, baik. Sebentar tadi Cik Saiful ada sebut tentang kaedah-kaedah tertentu untuk menilai manfaat yang disediakan oleh bos-bos ni kepada pekerja dia. Macam mana nilai manfaat barangan ni ditentukan? Kena panggil remiser ke apa ke? Okey. Macam saya katakan tadi, MBP ni diterangkan dalam perenggan 13/1/B Asas Cukai Pendapatan 1967. Untuk kaedahnya pula, dia ditentukan di bawah subsection 32/1 Asas Cukai Pendapatan 1967, di mana ia menerangkan nilai manfaat berupa barangan ini diambil kira sebagai pendapatan kasar. Penggajian pekerja tersebut adalah satu amount yang berpadutan dan munasabah mengikut keadaannya. Okey, jadi terdapat dua kaedah yang digunakan dalam menentukan nilai manfaat berupa barangan ni, MBB ni. Pertama, kaedah formula dan kedua, kaedah nilai ditetapkan. Jadi untuk kalau pembayar cukai di luar sana, kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan, nak tengok contoh dan penerangan lebih lanjut berkenaan dengan manfaat berupa barangan ni, jadi pembayar cukai boleh rujuk kepada kita punya ketetapan umum nombor 11/2019. Okey, jadi saya nak terangkan macam mana kita nak dapatkan ketetapan umum nombor 11/2019 ni. Okay, pembayar cukai orang ramai boleh tengok, boleh layari laman web kita, laman rasmi kita www.hasil.gov.my. Dekat atas tu ada tab perundangan. Klik tab perundangan tu and then klik ketetapan umum. Jadi kat situ kita susun mengikut tahun, pergi ke tahun 2019, cari ketetapan umum nombor 11/2019. Okey, macam saya katakan tadi, kita ada dua kaedah lah. Pertama, kaedah formula dan kedua, kaedah nilai ditetapkan. Okey, pertama, kaedah formula. Kaedah formula ni, setiap manfaat yang disediakan untuk pekerja tersebut dikira mengikut formula yang ditetapkan. Okey, jadi formula dia ni senang saja. Pertama, untuk kaedah formula ni, dia punya formula dia macam ni. Kos aset yang diperuntukkan sebagai manfaat ataupun kemudahan tersebut dibahagikan dengan purata jangka hayat yang ditetapkan. Contoh macam saya katakan tadi, contohnya majikan bagi kemudahan peti sejuk dekat pekerja dia. Contohlah kata peti sejuk tu bernilai RM10,000. Betul, dia punya kos dia adalah RM10,000. Jadi purata jangka hayat yang ditetapkan ni, contoh kata sebagai contoh 10 tahun 10 tahun untuk peti sejuk tersebut. Jadi nilai manfaat tersebut adalah RM1,000 untuk setiap tahun lah selama 10 tahun. Jadi di bawah itu tadi macam saya
katakan tadi adalah mengikut kaedah formula kan. Terusnya kaedah nilai ditetapkan pula. So, jadi kalau nilai ditetapkan ni kita kena refer dekat kita ada bagi jadual lah, dekat Ketetapan Umum nombor 11 2019 tu. Jadi dekat dalam jadual ni dia ada nilai-nilai untuk setiap manfaat yang diberikan oleh majikan terhadap pekerjanya. Jadi dalam menentukan nilai manfaat yang disediakan oleh majikan kepada pekerja ini, majikan kena secara konsisten menggunakan asas tersebutlah. Contohnya jika majikan memilih untuk menggunakan kaedah formula, dia kena konsisten lah. Maknanya tahun ni pakai kaedah formula, tahun depan pun pakai kaedah formula, dan seterusnya pun pakai kaedah formula. Dia tak boleh tahun ni pakai kaedah formula, tahun depan pakai kaedah jadual. Itu tak boleh lah, kita tak benarkan lah. Okey, baik. Manfaat berupa barangan apa yang akan diambil kira sebagai pendapatan kasar penggajian pekerja ni, Cik Saiful? Okey, antara jenis-jenis manfaat berupa barangan tersebut, pertama kereta dan petrol. Okey, manfaat kereta yang disediakan dikenakan cukai adalah penggunaan kereta untuk peribadi, termasuk petrol yang disediakan lah, maknanya kereta dan petrol tersebut. Lepas kereta yang disediakan kepada pekerja tersebut dianggap digunakan secara peribadi sekiranya digunakan untuk perjalanan dari rumah ke pejabat dan sebaliknya, dan disimpan di rumah pekerja di mana ia boleh digunakan oleh pekerja atau keluarganya pada bila-bila masa. Okey, seterusnya tol yang dibayar oleh majikan dianggap sebagai termasuk dalam nilai MBB bagi kereta tersebutlah. Okey. Seterusnya, kos penyelenggaraan seperti servis, maintenance, pembaikan, cukai jalan dan premium insurans, itu tidak dianggap sebagai sebahagian daripada manfaat pekerja. Itu dikecualikan. Jadi untuk pengiraan MBB bagi kereta ni dia berasaskan formula. Jadi di bawah kaedah ini pengurangan sebanyak 20% yang dianggap sebagai nilai kereta pada masa ianya dipulangkan kepada majikan pekerja lah. Itu untuk penanganan lebih lanjut lah. Ya betul. Itu kalau untuk kenangan lebih lanjut boleh refer dekat Ketetapan Umum tu lah. Seterusnya petrol saja tanpa kereta. Jika hanya petrol saja yang dibekalkan kepada pekerja tanpa kereta, nilai manfaat petrol tu ialah jumlah nilai sebenar petrol yang diperuntukkan kepada pekerja lah. Contohnya dia bagi petrol 150 sebulan, itu terhad kepada amount yang disediakan lah. Okey, itu petrol. Seterusnya pemandu pula. Okey, pemandu ni pun kita anggap sebagai manfaat berupa barangan dan dikenakan cukai. Jadi nilai manfaat yang diambil kira sebagai pendapatan kasar pengajian ada pada kadar tetap 600 sebulan lah untuk pemandu ni. Jadi jika pemandu ni diperuntukkan bukan khusus untuk pekerja tersebut, untuk menemani pekerja tertentu, tapi pemandu tu adalah untuk daripada kumpulan pemandu atau kumpul yang diperuntukkan oleh majikan hanya bagi untuk tujuan perniagaan. Maknanya mana-mana pekerja boleh gunakan pemandu tersebut. Jadi nilai manfaat itu tak akan dikenakan cukai lah. Jadi seterusnya ada kelengkapan rumah, perkakas dan perlengkapan. Itu kita kena tengok dekat jadual lah, jadual yang disediakan dalam KU 5 2019 tu. Dan seterusnya manfaat atau pemberian dan bil bulanan telefon talian tetap, telefon bimbit, alat kelui, pembantu digital peribadi atau PDA itu, dan langganan jalur lebar. Jadi manfaat-manfaat ini tidak boleh ditukarkan kepada wang walaupun dia ada nilai wang. Jadi manfaat ini dikenakan cukai juga. Okey, itu untuk telefon. Seterusnya manfaat tambahan seperti keraian, rekreasi untuk tujuan lain seperti piano, organ, televisyen, set stereo, kolam renang dan sebagainya. Manfaat ini kita consider sebagai manfaat tambahan dan mesti dicukaikan secara berasingan berasaskan formula. Okey, selain manfaat-manfaat yang saya sebutkan tadi, okey, itu sajalah, itu yang dikenakan cukai lah. Okey. Jadi maksudnya kalau misalkan kita masuk kerja, kita dapat rumah, kita dapat driver, kita dapat kereta, minyak company bayar, tol company bayar, maksudnya adalah dia punya sudut perundangan berkaitan dengan cukai dan sebagainya.
Betul. Okey. Baik. Semua tu dikenakan cukai lah. Baik, Cik Syaiful, selain manfaat, kemudahan yang Cik Syaiful sebut tadi, apa manfaat lain yang disediakan oleh majikan tapi tak dikenakan cukai? Ada ke tak ada, Cik Syaiful? Okey. Macam saya kata tadi, semua tadi kenakan cukai kan. Ada juga yang kita tak kenakan cukai lah. Dalam istilah percukaian ni kita panggil dikecualikan cukai atas manfaat berupa barangan inilah. Jadi okey, salah satunya adalah manfaat pergigian dental tu itu kita tak kenakan cukai. Manfaat penjagaan anak, manfaat penjagaan anak ni adalah seperti pusat jagaan kanak-kanak yang disediakan oleh majikan untuk anak-anak pekerja tersebut. Itu kita pun tak kenakan cukai. Okey. Dikecualikan cukai. Okey, makanan dan minuman yang disediakan secara percuma oleh majikan kepada pekerja dia, meal, itu kita tak kenakan cukai. Kita kecualikan cukai. Pengangkutan percuma yang diberi dari perhentian tertentu atau rumah ke tempat kerja, pergi dan balik. Maknanya daripada rumah ke tempat kerja. Dia ada poin-poin yang tertentu lah. Okey, itu pun kita tak kenakan cukai. Okey, lepas tu premium insurans yang wajib dibayar untuk pekerja asing sebagai gantian kepada sumbangan perkeso. Macam kita citizen, kita kena menyumbang kepada perkeso. Macam pekerja asing ni dia ada selain daripada perkeso tu lah, sebagai ganti tu, itu pun kita tak dikecualikan cukai. Okay, seterusnya premium insurans berkelompok untuk melindungi pekerja-pekerja sekiranya berlaku kemalangan lah. Jadi premium insurans ni pun tidak dikecualikan daripada cukai lah. Okey, itu seterusnya manfaat yang terdiri daripada tambang percutian. Okey, tambang percutian ni ada dua. Pertama, tambang percutian dalam Malaysia yang tidak melebihi 3 kali dalam satu tahun kalender. Tahun kalender ni adalah Januari sampai Disember lah. Percutian dalam Malaysia tidak melebihi 3 kali. Kita kecualikan daripada cukai. Ataupun tambang keluar Malaysia. Tadi dalam Malaysia kan, ini keluar Malaysia. Tapi yang keluar Malaysia ni tidak melebihi sekali dalam mana-mana tahun kalender. Dan amount dia terhad kepada maksimum 3,000 saja. Lebih daripada 3,000 kita akan kenakan cukai. Bawah 3,000 kita akan kecualikan daripada cukai lah. Jadi manfaat yang tambang percutian ni hanya terpakai jika ia diperuntukkan kepada pekerja dan ahli keluarganya yang terdekat saja. Itu kita kecualikan cukai. Okey. Seterusnya, manfaat kemudahan dan bil bulanan telefon talian tetap, telefon bimbit, alat kelui, PDA dan langganan jalur lebar. Okey, manfaat yang diterima oleh pekerja dalam bentuk telefon tetap, telefon bimbit, alat kelui dan PDA tadi didaftarkan atas nama majikan. Tadi sebelumnya yang dikenakan cukai atas nama ni kan, atas nama pekerja. Ini atas nama majikan dikecualikan cukai sepenuhnya terhad kepada satu unit saja untuk setiap kategori aset lah. Jadi amount yang dikecualikan cukai adalah termasuk pos pendaftaran ataupun pos pemasangan lah. Okay, seterusnya bil bulanan yang dibayar oleh majikan bagi telefon tetap tadilah, telefon bimbit, alat kelui, PDA ataupun langganan jalur lebar adalah dikecualikan cukai sepenuhnya terhad kepada satu unit saja. Macam telefon tadi, contoh majikan ada sediakan 3 telefon lah, contohlah 3 telefon untuk seorang pekerja tersebut, kita akan kecualikan cukai yang pertama sajalah, maknanya yang tertinggi saja. Yang lagi 2 tu kita akan kenakan cukai. Okey, seterusnya tadi pasal telefon, sekarang seterusnya adalah manfaat rawatan perubatan yang dikecualikan cukai adalah berkaitan dengan perubatan moden, perubatan tradisional dan maternity. Perubatan tradisional bermaksud perubatan tradisional Melayu, tradisional Cina ataupun perubatan tradisional India. Untuk perubatan tradisional tu contohnya urutan tradisional Melayu, Ayurvedik ataupun acupuncture lah. Jadi jika majikan ada sediakan manfaat rawatan perubatan seperti yang macam saya katakan tadi itu, dia adalah dikecualikan daripada cukai. Jadi tak kena cukai lah dan majikan tak perlu lapor dalam penyatasaraan EE itu. Okey, baik. Untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan kami di Bernama Radio, kita sekarang bersama dalam slot Klinik Cukai dengan tetamu di Thailand. Kita ada Encik Ahmad Syaiful bin Razli, Timbalan Pegawai Perhubungan Awam LSDNM Cawangan Petaling Jaya. Topiknya manfaat
pekerja. Cik Syaiful, kita kembali selepas ini, Cik Syaiful. Okey. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Okey, baik, kita masih lagi bersama-sama dalam Klinik Cukai bersama-sama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia di bernama Radio Encik Syaiful bin Razli, Timbalan Pegawai Perhubungan Awam LHDNM, Cawangan Petaling Jaya, manfaat pekerja. Jadi kita kena tahu apa sahaja benefit ataupun manfaat yang diberikan oleh majikan kepada pekerja, adakah ia akan dikenakan cukai ataupun tidak. Encik Syaiful, apa yang perlu dilakukan oleh majikan kalau nak laporkan manfaat berupa barangan ini dalam penyata tahunan saraan pekerja, borang EA ataupun borang EEC? Takut dia kata ada tapi pekerja tak menikmatinya pun. Okey. Tanggungjawab yang majikan untuk melaporkan manfaat MBB ni dalam penyata tahunan saraan pekerja lah. Okey. Di bawah subsection 83/1 Akta Cukai Pendapatan, dia menyatakan bahawa majikan ni dia dikehendaki untuk melaporkan dalam penyata tahunan saraan pekerja tersebut, borang EA ataupun borang EC dan borang E untuk majikan, semua pembayaran berhubung dengan perkhidmatan yang diberikan oleh pekerja termasuk semua manfaat berupa barangan itulah. Jadi macam saya katakan tadi dalam bahagian B nombor 3 tu kan. Okey, jadi di bawah subsection yang sama, jika majikan tu gagal dalam mematuhi subsection ini, ia akan menyebabkan majikan tersebut boleh diambil tindakan pendakwaan di bawah subsection 120/1 Akta Cukai Pendapatan 1967. Bersesuaian dengan subsection 82 tersebut, majikan juga dia kena menyimpan rekod lah bagi dan resit berhubungan dengan segala tuntutan bagi perbelanjaan yang dilakukan ke atas pekerja yang berkaitan dengan MBB tadi. Jadi rekod dan resit ni yang biasa kita kena simpan selama 7 tahun dari akhir tahun di mana pendapatan perniagaan atau dikaitkan itu supaya ia dapat dijadikan bukti kesahihan apabila majikan itu tersebut diaudit lah. Jadi seterusnya majikan juga bertanggungjawab untuk menyediakan senarai semua manfaat berupa barangan yang diterima dan dikecualikan cukai kepada setiap pekerja dalam penyata pekerja masing-masing, penyata gaji pekerja masing-masing bagi setiap tahun taksiran lah. Jadi majikan tu kalau pekerja tu dia ada terima manfaat berupa barangan, jadi adalah menjadi tanggungjawab majikan untuk senarai lah jika lebih daripada satu apa yang kena cukai, manfaat barangan yang kena cukai, apa yang tak kena cukai lah. Jadi majikan bertanggungjawab untuk sediakan senarai tersebut lah. Okey, resit, rekod tu semua majikan memang kena simpan Cik Syaiful Kalau tak simpan tu boleh jadi masalah ke macam mana tu nanti? Ya, resit dan rekod tu semua kena simpan. Dia diperuntukkan di bawah Seksyen 82 Akta Cukai Pendapatan 1967 tu. Jadi kalau macam jika gagal, bila diaudit oleh lembaga hasil, jika gagal kita boleh tarik balik apa yang telah dituntut oleh majikan tersebut dan kita akan atas amount yang terkurang lapor tersebut lah. Okey, macam mana pula dengan pekerja kita yang terima manfaat ni? Apa tanggungjawab kita, Cik Syaiful? Okey, macam saya terangkan tadi adalah berkenaan dengan tanggungjawab majikan, iaitu untuk melaporkan ke dalam penyata saraan. Penyata saraan tu EA dengan ECN tadi kan. Okey, jadi untuk tanggungjawab pekerja pula, dia diperuntukkan di bawah subsection 77/1 ATP 1967, di mana pekerja dikehendaki melaporkan dalam borang nyata cukai pendapatan sama ada BE, borang M ataupun B yang mana berkenaan lah, untuk semua balasan yang diterima berhubung dengan pekerja termasuk manfaat berupa barangan yang diterima daripada majikan tersebut. Okey, contohnya tadi tanggungjawab majikan laporkan ke dalam penyata saraan. Sekarang ni tanggungjawab pekerja pula, daripada penyata saraan tersebut pekerja kena laporkan pula dalam borang nyata cukai pendapatan.
Borang nyata cukai pendapatan ni yang kita biasa hantar setiap tahun tu lah, borang BE, borang B ataupun borang M. Borang BE ni adalah untuk individu yang dapat pendapatan penggajian. Borang B, individu yang ada pendapatan selain pendapatan perniagaan. Borang M ni adalah untuk individu bukan pemastautin. Jadi seperti mana tanggungjawab majikan, pekerja juga dikehendaki untuk menyimpan dokumen berhubung dengan segala penerimaan daripada majikan termasuk MBP tersebut lah. Resit, dokumen apa semua kena simpan selama 7 tahun macam majikan tadi. Jadi dokumen ni ada simpan selama 7 tahun dari tahun akhir tahun taksiran yang mana BNCP dikemukakan untuk tujuan pengesahan apabila kes diaudit lah. Jadi tujuan kita suruh pembayar cukai ni simpan rekod adalah untuk bila kita audit nanti, pembayar cukai boleh temukan dokumen tuntutan tersebut lah. Okey, baik. Dan ini adalah satu penjelasan yang sangat baik untuk anda. Okey, baik. Contohlah kalau misalnya kata pekerja ni dia pergi majlis makan malam, Cik Saiful. Di majlis makan malam itu pula, ini adalah satu manfaat juga kan untuk pekerja sebab dihargai di majlis makan malam dan kemudian dia menang hadiah di majlis makan malam tersebut. Adakah ianya akan dikenakan cukai? Okey, kalau hadiah daripada majikan untuk pekerja dia di atas sebab dia punya penggajian tersebut, itu adalah dikecualikan daripada cukai lah. Jadi dia tak perlu untuk majikan tak perlu untuk nyatakan dalam penyata EE itu untuk pekerja declare dalam borang nyata cukai pendapatan tu. Sebab dia punya keyword di sini adalah disebabkan atas urusan penggajian tersebut. Okey, baik. Dan ini adalah penjelasan yang sangat jelas dari LHDNM yang bercerita tentang manfaat kepada pekerja sama ada berupa barangan dicukai ataupun tidak, dan mereka boleh merujuk kepada laman sesawang LHDNM sendiri, Encik Saiful. Ya, betul. Okey, baik. Dan manfaat-manfaat pekerja terutama berkaitan dengan manfaat berupa barangan lah. Jadi mungkin ada juga majikan yang terkhilaf apabila melaporkan tentang manfaat ini. Apa saranan Encik Saiful? Okey, kalau ada majikan yang terkhilaf berkenaan dengan pelaporan manfaat berupa barangan ni, majikan tersebut boleh refer dekat mana-mana cawangan LHDN yang mengendalikan fail majikan tersebut lah, fail E tersebut. Jadi dia boleh buat correction pembetulan dan sebagainya lah. Boleh laporkan kepada cawangan yang mengendalikan dan buat pembetulan terhadap pelaporan tersebut lah. Okey, jadi ini boleh dilakukan dengan menghubungi LHDNM sendiri di satu talian iaitu di 0389111000 ataupun boleh layari juga ke www.hasil.gov.my. Syaful, soalan tambahan berkaitan dengan PKPB yang kita lalui sekarang ini. Bagaimana urusan-urusan yang boleh dilakukan di pejabat ataupun di talian? Adakah ia seperti biasa ataupun ada kawalan pergerakan juga? Okey, sebenarnya PKP ni, untuk makluman kita telah buka kaunter kita pada minggu lepas. Jadi mana pembayar cukai yang ada urusan percukaian boleh datang ke kaunter lah untuk melakukan urusan percukaian tersebut. Tapi untuk berkenaan dengan urusan e-filing, penghantaran borang nyata cukai pendapatan tadi, jadi saya sarankan kepada pembayar cukai di luar sana tu untuk gunakan kemudahan EZ hasil lah untuk penghantaran borang nyata cukai pendapatan tersebut, sebab ianya lebih cepat, lebih selamat dan lebih tepat lah kalau kita gunakan kemudahan EZ hasil tu. Selain daripada tu, lanjutan daripada PKP ni untuk penghantaran borang BE dan borang E untuk majikan, kita ada bagi lanjutan masa sehingga 30 Jun 2020 di mana jika borang BE ni tempoh akhir dia ada pada 30 April, manakala borang E 31 Mac. Jadi kedua-dua tersebut kita bagi extension lah hingga
sehingga 30 Jun 2020. Jadi selain daripada itu, kita juga ada bagi penangguhan bayaran untuk CP204 dan CP500 lah untuk mana-mana yang pembayaran yang jatuh pada bulan 3 tersebut. Jadi pelonggaran tersebut kita boleh refer dekat kita punya website rasmi hasil lah, www.hasil.gov.my. Baik, dengan pelanjutan tarikh untuk pembayaran dan sebagainya pun masih lagi mengikut seperti yang asal itu tadi, kata ada sedikit penangguhan. Ya, betul. Kita pun ada pembayaran pasti bagi penangguhan sama seperti penangguhan untuk penghantaran borang tersebut lah. Okey. Baik, jadi apa yang perlu dilakukan oleh kita ni yang kata tak apa, lambat lagi ni ada penangguhan, macam mana? Nasihat saya kepada pembayar cukai di luar sana untuk jangan tanggungkan urus cukaian anda lah. Jadi memang betul kita ada bagi lanjutan masa, tapi jika berkemampuan untuk hantar borang tu lebih awal, lebih bagus kalau kita hantar awal dah, sebab kita dah sediakan beberapa kemudahan seperti easy hasil apa semua tu untuk sebagai kemudahan kepada pembayar cukai di luar sana tu untuk selesaikan urusan pencukaian dengan cepat dan lebih selamat lah. Jadi tak perlu datang ke kaunter kita untuk buat urusan e-filing lah. Jadi boleh buat di rumah saja. Dan easy hasil tu dia boleh buat di rumah pada bila-bila masa saja, dan tak perlu apa-apa documentation untuk datang ke pejabat kami lah. Jadi itu saya punya saranan kepada pembayar cukai lah. Kalau pertanyaan boleh call kita punya hasil K-Line ataupun boleh refer dekat kita punya website hasil lah. Okey. Website rasmi. Baik, selalunya kalau kita lambat bayar ataupun kita khilaf lah dengan kita punya tanggungjawab dengan Cik Saiful, kita akan kena penalti kan Cik Saiful Ya, betul. Okey, macam mana dengan majikan yang terkhilaf tentang manfaat ni tadi? Mereka akan kena penalti juga ke macam mana? Betul. Mereka pun akan dikenakan penalti. Dia kita panggil compound lah, bukan penalti lah. So compound ni dia ada dia punya amount dia lah. Okey. Jadi bila kita audit majikan tersebut dan kita trace ada kesalahan, jadi tindakan susulan kita akan kenakan compound terhadap majikan tu. Okey. Jadi selalunya compound ini dengan satu jumlah yang tertentu ataupun mengikut jumlah nilai barangan ataupun manfaat tersebut, Cik Saiful? Dia ada jumlahnya tertentu lah, dia bukan mengikut nilai barangan tersebut. Jadi kalau sepanjang pengetahuan Cik Saiful bertugas lah, selalunya masalah-masalah macam mana yang diutarakan oleh majikan berkaitan dengan manfaat ni? Selalunya majikan merungut tentang apa? Okey, selalu yang saya punya pengalaman lah, majikan ni dia lebih kepada soalan general lah, macam mana kita nak kira kaedah tersebut. Kaitan macam saya katakan tadi macam mana kita nak tentukan kaedah pengiraan aktiviti tersebut, mana satu lebih baik, mana satu yang dapat memberi manfaat yang lebih lah kepada pembayar cukai tersebut lah. Jadi itu antara soalan-soalan yang biasa ditujukan oleh majikan kepada kami lah di cawangan inilah. Okey, jadi saranannya supaya kita ni sentiasa menghubungi hasil K-Line untuk mengetahui jawapan-jawapan terhadap sebarang kekeliruan yang kita alami lah Cik Saiful. Mungkin dia orang risau kena bayar pula kan, tanya ni macam mana? Pembayar cukai ataupun majikan boleh call kita tak akan kenakan apa-apa ni lah, akan kenakan apa-apa bayaran lah terhadap pertanyaan tersebut lah. Kita bagi atas dasar kita punya sebagai kita bertindak sebagai ejen pemungut cukai bagi pihak kerajaan. Jadi itu pun sebagai salah satu tanggungjawab kita lah dalam punya agreement dengan kerajaan lah, kita kepada pembayar cukai tersebut.
Okey, jadi jangan lupa kepada semua rakyat Malaysia, lakukan tanggungjawab anda. Anda adalah wiranegara dalam kita mengembalikan pulangan kepada negara, dan ini adalah untuk kita sama-sama menikmati kejayaan dan juga kemajuan yang kita selalu idam-idamkan. Jadi kita kena lakukan tanggungjawab kita. Betul tak, Encik Saiful? Ya. Okey, baik. Dan okey, ini adalah temu bual yang kita lakukan bersama-sama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia di Bernama Radio di slot Klinik Cukai. Dan hari ini kita bercerita tentang manfaat pekerja yang mana kena diketahui bahawa pekerja dan juga majikan, kedua-dua mereka ada tanggungjawabnya, dan setiap dokumen yang anda lakukan untuk apa juga transaksi yang berkaitan dengan percukaian ini, anda kena simpan untuk rekod setidak-tidaknya untuk tempoh 7 tahun. Ya, betul. Okey, baik, kita ucapkan terima kasih kepada Encik Ahmad Saiful bin Razli, Timbalan Pegawai Perhubungan Awam LHDNM, Cawangan Petaling Jaya. Terima kasih Encik Ahmad Saiful. Okey. Terima kasih DJ yang bertugas. Baik, kita akan kembali selepas ini. Teruskan mendengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Ayo kita laksanakan cukai